Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Berjumpa kembali dengan tajuk baru kita hari ini iaitu pembinaan formula kimia. Okay, so awak dah hafal cas-cas yang ada pada ion. So dari situ sebenarnya apa yang awak hafal tu akan digunakan di sini. Okay, pembinaan formula kimia bagi sebatian ion. So apa yang kita tahu bila kata sebatian ion, dah cakap bila ion dia mesti ada cas. Dia mesti ada cas positif, dia mesti ada cas negatif. Cas positif tu ingat balik adalah kita kenali sebagai kation, cas negatif kita kenali sebagai anion. So formula kimia bagi sebatian ion ditulis dengan kita mengimbangkan cas kedua-dua ion positif dan ion negatif yang berhubung secara kimia. Okay, bila kita seimbangkan cas, maksudnya dia akan jadi balance lah dua-dua kiri kanan, ataupun kita akan dapat dia bila kita jumlahkan cas positif campur dengan cas negatif, kita akan dapat total jumlah sifar lah, kosong. Okay, so ada 3 keadaan yang kita akan tengok lah dalam macam mana kita nak form formula kimia ni lah, bina formula kimia. So dalam keadaan yang pertama, apabila kita terima ion yang mempunyai cas yang sama. Okay, contoh natrium klorida. Macam mana kita nak bentuk formula bagi sebatian natrium klorida? Okay, kita tengok sini, natrium Na positif. Okay, klorida, ion klorida Cl negatif. So kat sini cas dia dah sama, positif 1, negatif 1. 1 kita tak tulis dalam formula ion. Cas 1 kita tak tulis, kita tulis je positif. Dia berarti positif 1 lah. So cas yang sama ni kita boleh terus potong. Okay, kita boleh terus potong dan kita tulis sahaja semula Na. So saya salah sini, typo. Na. Okay, tulis dengan rapat Cl. Okay, so NaCl. Okay, kita tengok yang kedua. Ingat tips dia, kalau cas sama kita boleh terus potong. Tulis semula formula kimia dengan rapat. Okay, kita tengok yang kedua iaitu ion sebatian zinc oksida, iaitu kita ada ion zinc Zn. Ni kena hafal semalam. Zn 2 positif. Oksida, ingat balik oksida O. Okey, 2 negatif. Okey, sekarang ni casnya sama kan? Nilai cas 2, 2. So kita boleh just potong dan kita tulis balik semula Zn untuk zinc, oksigen untuk oksida lah. Okay, so ini adalah cara pembinaan formula ion bagi ion yang mempunyai nilai cas yang sama. Okay, kita tengok seterusnya. Yang kedua, okay, kita tengok kalau ion itu mempunyai cas yang berbeza. Okay, sini contoh pertama yang dibagi adalah kalium oksida. Kalium K positif, oksida O2 negatif. So kita tengok macam mana tips dia. Okay, berdasarkan nama sebation. Okay, ada error lah kat sini. Sebatian, tentukan kation dan anion. Yang first kali kita dah tahulah, kation dia K positif. Okay, anion dia O2 negatif untuk oksida. Okay, so saling menukar cas kation dan anion secara silang. So sekarang ni kita nak buat tukar pindah silang. So 2 ni kita akan bawa ke K ni. Yang ini 1 ni kita akan bawa ke oksigen. So tulis formula kimia sebatian. Okay, tulis formula kimia sebatian. Kita akan dapat K ni akan jadi K kalium 2, O oksida ada 1 je kan? K 2 O. So sini kita akan dapat sebenarnya
formula ni, formula baru, formula kimia yang kita bentuk ni, dia neutral. So, tak perlu letak charge kat sini. Tak perlu letak, tak ada charge sini tak ada charge. So, dia jadi K2O sahaja. Okay, charge ion tak perlu tulis. Okay, so kita bergerak ke zinc klorida. Okay, zinc, Zn, ingat balik, Zn 2 positif. Ion klorida, Cl negatif. So, kita buat pindah silang. Okay, pindah silang. Bawa dia turun. Kat sini 2, kat situ 1. Okay, so kita akan nampak Zn Cl2. Okay, yang ini. Okay, so kita tengok yang ketiga, iaitu aluminium oksida. Aluminium, ingat balik apa benda charge aluminium? Al, untuk Ali kan, alifening. Yang ketiga, Al3 positif, oksida O2 negatif. Okay, sekarang ni kita buat pindah silang. Yang ni turun 3, yang ini jadi 2. So, kita akan dapat aluminium tu ada 2, oksida ada oksigen ada 3. Okay, so Al2O3. Okay, senang ya, boleh dapat ya. Okay, seterusnya dalam keadaan yang ketiga, di mana dia melibatkan ion kompleks. Okay, kita ada ion, memanglah ada kation, ada anion, tapi ingat tak, kita ada ion yang lebih daripada satu unsur. Okay, contoh dia, apa ion yang lebih daripada satu unsur? Contoh, kita ada NO3. Ada nitrogen, ada oksigen. Kita ada PO4. Fosfat. P ada phosphorus, ada oksigen. Kita ada lagi kita ada lagi iaitu SO sulfat. Kita ada sulfur, kita ada oksigen. Lagi kita ada apa lagi selain daripada tu? Kita ada ion manganat 4. Okey, ion manganat 4 kita ada MnO4, iaitu kita ada mangan dengan oksida. Okey. Ion manganat. Lagi kita ada apa lagi? Nitrit. Kita ada lagi sulfat. Kita ada lagi fosfat. Okey, di mana dalam tu dia akan ada lebih satu unsur. Macam mana kita nak tahu lebih satu unsur? Okey, kalau contoh lebih satu unsur, dia punya penulisan dia akan tulis huruf besar. P untuk fosfat, O dia pun huruf besar. P dengan oksida, O dia huruf besar. Tapi kalau macam Ca, walaupun dia ada 2 objek di situ, dia bukannya 2 unsur. Ini satu unsur. Mewakili apa? Ca ni kalsium. Okey. Ni bukan, sebab tu dia huruf kecil untuk yang kedua. Okey. So kalau 2 unsur, dia akan dapat 2 huruf besar. Okay, untuk pelajar baru dia mungkin tak biasa. Tapi bila awak dah lama-lama, kita akan biasalah. Okey, first kali kita tengok macam mana kita nak bina, patah balik pada pangkal jalan. Okay, macam mana kita nak bina formula kimia yang melibatkan ion kompleks. Contoh diberi yang pertama, iaitu ammonium nitrat. So, ammonium nitrat NH4 plus untuk ion ammonia. Okay, NH4 plus. Okay. Seterusnya nitrat NO3 negatif. Sekarang ni, walaupun dia melibatkan ion kompleks, tapi tengok charge dia positif, negatif. Charge dia sama kan nilai. So, boleh terus potong. So, boleh terus potong. Tulis semula dengan rapat. NH4NO3. Okay, tak ada masalah sebab charge dia sama walaupun dia kompleks. So, kita tengok aluminium fosfat. Okay, untuk aluminium fosfat, contoh yang kedua, Al3 negatif, PO4 3 negatif.
Okey, fosfide. Kalau fosfid dia kurang. Okey. Untuk ion dia ada beza ya. Fosfid. Okey, fosfid sebenarnya dia jadi PO kurang satu O. Dia ada 3 sahaja. Charge dia masih lagi sama. 3 negatif. Okey. Ni untuk fosfid. Ini fosfide. Sebab tu ada 4. Okey. So, tapi dah kita tengok bila formula, pembinaan formula sama juga. Kita tengok pada charge dia. Bila tengok pada charge dia, charge yang sama, kita boleh terus potong. Bila terus potong, kita rapatkan saja. Al. Okey. Ni bukan unsur, bukan ion yang ada lebih daripada satu unsur. Al ni aluminium. So, dia ada satu unsur. Tapi yang jadi kompleks yang ni, fosfide. Kita tengok Al rapatkan PO4. Okey. So, ini aluminium dan ini adalah fosfide. Okey. Di mana fosfide ni yang kita kenali sebagai ion kompleks, dia melibatkan 2 unsur di dalamnya. Okey, di dalam ion tersebut. Okey, kita tengok lagi masih lagi yang melibatkan ion kompleks tetapi mempunyai charge yang berbeza. Okey, kita tengok di sini kalsium hidroksida. Okey, kalsium hidroksida di mana kalsium Ca2 positif, hidroksida typo sikit. OH negatif. Nampak saya salah type. OH negatif. Okey, so bila dia tidak sama charge, macam biasa kita darab silang. Pindah silang. Banyak typo ni, maklumlah duduk rumah. Banyak sangat gangguan. Tak apalah, saya manusia biasa. Okey, iklan sekejap. Okey, so bila dia melibatkan charge yang berbeza, kita akan berlakunya pindah silang. So, macam biasa kita bawa, saya tak tulis lagi pindah silang. Okey, yang 2 ni bawa ke sini. OH ni 1 kan, dibawa ke sini. Okey, langkah yang kedua, apa yang kita kena buat? Bila kita dah keluarkan pindah silang, kita perlu letak kurungan pada ion kompleks. So, Ca ni bukan ion kompleks. So, tak payah letak kurungan. Okey, 1. OH ni ion kompleks. O besar, H besar. Okey, so macam mana kita nak buat? Kurungkan OH dalam kurungan 2. Okey, so ingat, kalau charge dia tidak sama, selepas kita buat pindah silang untuk charge, cara nak tulis semula, kita kena buat kurungan pada ion kompleks. Okey. So, kita tengok contoh yang keempat, iaitu ammonium carbonate. Okey. Keluarkan apa dia? Ion ammonium dengan ion carbonate. CO3 2 negatif. Okey. So, yang pertama, ingat langkah pertama, first kali kita pindah silang. Ini charge dia 1. Okey. So, kita tulis semula NH. NH ni dua-dua huruf besar kan? Ini adalah ion kompleks. So, kita kena buat kurungan. NH4. Tutup kurungan. Letakkan nombor 2 kat situ. Okey, sekarang CO3. CO3 kita 1 kan? Tak payahlah buat kurungan. CO3 sahaja. Okey. Kenapa tak payah buat kurungan untuk karbonat? Sebab 1. Kenapa kita kena buat kurungan untuk amonium? Sebab amonium dia dah jadi 2. So, maksud 2 kat situ bila kita buat kurungan macam ni. 2 ini kepunyaan ion amonium di sinilah. Okey. CO3 cuma dia ada 1 saja. Okey, last sekali kita tengok satu lagi contoh pembinaan formula kimia yang melibatkan ion kompleks juga. Okey, sekali lagi kita try. Okey, iaitu kita tengok natrium thiosulfide. So,
First kali kita tengok natrium Na+. Thiosulfide. Kena ingat. Thiosulfide. Thiosulfide S untuk sulfur. Dia ada 2. Oksida dia ada 3. Charge dia 2 negatif. So, yang mana yang ion kompleks? So, yang ion kompleks mestilah thiosulfide. Sebab apa? Dia ada unsur sulfur dan juga oksigen. Okey. So, sekarang ni, bila kata dia charge dia berlainan, automatik pindah silang. Saya guna darab silang je. Okey. Okey, kita pindah silang. Na, so thiosulfide 2. Yang ini 1 charge dia. So, sekarang ni macam mana kita nak tulis? Tak perlu letak kurungan pada ion kompleks. Kenapa? Okey. Kita tengok Na. Apa yang tak perlu? Na sini ada 2. So, ni letaklah 2. Tak perlu letak kurungan pada yang bukan ion kompleks. Okey, Na ni bukan ion kompleks. So, Na tak perlu letak kurungan walaupun dia 2. Sekarang ni yang sulfate tu, thiosulfate, dia cuma ada 1 je kan? S2O3. So, ini jawapan dia. Tak perlu letak kurungan pada yang bukan kompleks. Dan kalau kompleks dia, charge di sini dia 1. Okey, kita juga tak perlu letak kurungan. Tulis semula dan rapatkan sahaja. Okey, so yang penting sebenarnya kedua-dua ion ini dia akan dapat keseimbangan. Okey, sebab tu dia kata formula kimia bagi sebatian ion dapat ditulis dengan mengimbangkan charge kedua-dua ion positif dan ion negatif yang berhubung secara kimia. Okey. Sebenarnya dia tunjuk kat sini. Kalau kita ada 2 charge negatif, kita nak bergabung. Ini ada 1. So, nak bergabung, kita kena tambahkan 2 positif lah. Baru jadi sama dengan 2 negatif kan? Ini. Kenapa dia kata seimbangkan charge? Ini dah jadi ada 2. Ini dah memangnya 2 negatif. 2, 1 kan? 2 negatif. Yang ni positif. Dia ada 1. Sini ada 2. So, dia seimbang lah. Kosong kan? So, ini yang dimaksudkan dengan mengimbangkan charge. Kita buat dengan kaedah darab silang ke, pindah silang ke. Tapi bersilang-silang ni lah. Okey, itu sahaja untuk pembinaan ion. Pembinaan formula kimia bagi sebatian ion. Okey, selamat mencuba.